Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat semua, menarik untuk kita dengar ya satu pencerahan padu daripada Ahmad Mazlan ya, YB Ahmad Mazlan ya, bagaimana Parti Perikatan Nasional ini pimpinannya seperti Lebay Hadi Awang dan juga pengurus Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin sendiri ya mengingkari titah yang di Pertuan Agong. Kini mereka menjadi penderhaka, asik memperlekehkan dan juga menghina raja-raja, khususnya apa yang diberikan ataupun kenyataan terkini ya daripada Presiden Parti PAS ini. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah komen ya daripada Datuk Seri ataupun YB Ahmad Mazlan ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, mari kita dengar apakah kenyataan ataupun pencerahan ya daripada Ahmad Mazlan berkaitan dengan isu ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar Tetapi bersama. hari ini dilaporkan oleh portal-portal media bahawa Presiden Parti PAS mengeluarkan satu kenyataan yang dipetik oleh portal-portal yang mengatakan bahawa raja-raja khususnya yang di Pertuan Agong tidak ada hak untuk mengampunkan pesalah-pesalah dan dia merujuk kepada Datuk Seri Najib. Jadi ini satu pembohongan dan satu penipuan kepada penyokong-penyokong Datuk Najib yang mungkin hari itu dah termakan hasutan, mereka berpangkah Ali UMNO, mereka berpangkah PN. Komen Datuk Seri tentang permainan sentimen yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Lambat laun rakyat akan mengetahui apa yang sebenarnya berlaku. Ini salah satulah. Bukankah itu kuasa Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan kepada siapa juga yang dipikirkan sesuai oleh jawatan kuasa dan Seri Paduka Baginda sendiri. Dan kalau kita menyebut perkara itu, dia berlanggaran dengan kuasa yang ada pada Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Mereka ni tak peduli agaknya raja-raja ni. Seri Paduka Baginda bertitah wujudkan kerajaan perpaduan kepada PPBM, kepada PAS. Tapi PPBM dan PAS menolak kerajaan perpaduan. Jika tidak, Datuk, masa PRN baru ni, kita tak perlu berkempen turut-turut, jatuh-menjatuh. Kalau tidak, apa yang berlaku ialah mungkin kawasan-kawasannya calon bebas saja yang kita bertanding. Betul. Yang lain semua menang tempat bertanding. Betul. Kalau tidak, di Pulai ni, tak adalah nak melawan PPBM. Dulu lawan gerakan ditukar pada PPBM. Orang PAS pula adalah belakang-belakang menyebut. Sepatutnya kalau lawan amanah tu PAS, bukan PPBM. Itu di Parlimen Pulai. Tak adalah kita nak berlawan di Sempang Jeram, bukan ya? Antara PPBM, antara PAS dan juga amanah. Tak adalah. Mungkin akan berlawan dengan satu lambang gajah, satu lambang bebas lah. Betul. Di dua tempat itu. Tentulah ada menteri-menteri pada PAS, ada menteri-menteri pada PPBM. Kalau mereka bersetuju hari itu dengan kerajaan perpaduan, alangkah bahagianya kita. Ya. Betul. Tetapi mereka mengingkari titah Seri Paduka Baginda yang Pertuan Agong. Ketika perasmian Parlimen, Seri Paduka Baginda menyebut bahawa ini kerajaan perpaduan. Kalau ada yang ingin menafikan bahawa Seri Paduka Baginda tidak menganggap ini kerajaan perpaduan, kita ada di situ mendengar dengan teliti setiap patah titah Seri Paduka Baginda dan Baginda menyebut ini kerajaan perpaduan. Jadi inilah masalah yang berlaku pada saat dan ketika ini. Apabila pihak mereka yang sepatutnya menjunjung titah Seri Paduka Baginda dan menghormati Seri Paduka Baginda tetapi tidak berbuat demikian. Kita lihat apa yang berlaku pada Menteri Besar Kedah dan Sultan Selangor misalnya. Ini satu perkara yang sepatutnya tidak berlaku. Maka telah berlaku dan kita harap rakyat bijak menilai dan rakyat Johor, bangsa Johor ni insya-Allah mereka bijak menilai tentang perkara begini. Baik, ada perkara menarik di mana Presiden PAS sendiri mengatakan bahawa PRK di Pulai dan Simpang Jeram ini adalah satu lagi peluang untuk berlakunya titik perubahan kepada kerajaan pusat. Jadi saya tak faham sama ada kalau dia menang satu kerusi di Simpang Jeram atau dia menang satu kerusi di Pulai, bagaimana matematiknya dia boleh mengubah keputusan di peringkat pusat.
kita dah nampak dah hari itu keputusan 3-3 negeri, dalam pilihan raya negeri, kita dah kata ini tak ada kena-mengena dengan pusat, tapi dia cakap ada juga. Ini esok hari yang terakhir, 31 Ogos, kata dia bulan Ogos ni akan berubah kerajaan, tapi besok kita tengok sama ada kerajaan akan berubah hari terakhir. Komen Datuk Seri. Mereka ni perlu belajar matematik semula lah. With due respect kepada mereka ni. Saya tergamam sekejap apabila Tan Sri Muhyiddin menyebut Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri perlu meletakkan jawatan apabila keputusan 3-3. Kenapa saya kata perlu belajar matematik? 3-3, 3 mereka, 3 kita, itu pada saat lepas PRN, dia tak tengok keseluruhan. Malaysia ni ada 14 negeri. Mereka dapat 4 je. Kita 10, ya, kerajaan perpaduan 10. Takkan kerana mereka dapat 4, kita dapat 10, kita pula yang kena letak jawatan. Minum. Cuba. Sila. Saya bukan nak mengata orang dan saya cuma cerita perkara benar. Betul. Kemudian 148 kursi, meninggal seorang 147. Katalah ditakdir begitu begini. Mana boleh berubah 147 tu mereka boleh merentah. Masih jauh lagi. Masih jauh sebab ia 112 nak jadi kerajaan. Betul. Ini 74 kan kursi mereka. Katalah naik 75, kita 147. Kan jauh lagi tu. Jauh lagi. Baik, satu lagi perkara yang menarik tuan-tuan dan puan-puan ini ialah kalau kita tengok berita-berita mutakhir ini selain daripada isu PRK Pulai ini ada peluang untuk mereka buat perubahan, mereka mendesak Datuk Seri Anwar letak jawatan. Timbalan Presiden PAS membuat satu kenyataan, istilahnya membuat satu kejutan, drop a bombshell, dengan mengatakan bahawa mereka terbuka untuk bekerjasama semula dengan UMNO ni. Datuk Seri, ada sempat baca berita tu. Mereka kata muafakat ni boleh dipulihkan, mereka bersedia bekerjasama dengan UMNO tapi dengan syarat tidak boleh ada DAP dalam itu. Ini satu perkara yang ahli-ahli UMNO perlu cakna dan perlu faham apa naratif yang kita nak guna di PRK ni. Sila. Apabila mereka menyebut tentang cerita-cerita lama muafakat nasional, saya berada di tengah-tengah waktu itu, ya, dalam muafakat nasional ini bila saya terlibat sebagai Susah Agung bersama dan sebagainya. Kita memberikan beberapa kursi kepada PAS agar bersama dengan kita menggunakan logo PAS, boleh guna logo PAS tapi bersama dengan kita Barisan Nasional ketika di Melaka. Mereka tak mahu. Bererti yang menolak muafakat nasional sejak pada awal ni PAS. Keputusan Majlis Kerja Tertinggi menjemput PAS bersama kita untuk muafakat nasional diteruskan ketika PRK Melaka dan PRK Johor. PRN Melaka dan PRN Johor. Tetapi yang pastinya PAS menolak perkara itu. Mungkin kerana kursi yang kita bagi itu sikit kot. 4 atau 5 kursi saja. Tapi PPBM boleh memberikan mereka kursi yang lebih. Betul. Jadi akibat daripada ini satu kursi pun mereka tak dapat. Kita dapat 21/28 kan, ya. 21 daripada 28 kerusi di Melaka. Dan kita dapat 2/3 di Melaka. Jadi ini, jika kita nak mengulangi kembali pelawan-pelawan sedemikian rupa, kita dulu sebenarnya yang mempelawan mereka dan mereka yang menolak. Ini perkara yang perlu diingat oleh semua mereka yang terlibat dalam politik dan mereka yang mengundi. Muafakat nasional bukan dipecahkan oleh UMNO, muafakat nasional dipecahkan oleh PAS. Kerana kita offer, kita beri tawaran pada PAS untuk bersama kita di Melaka, ditolak oleh mereka. Datuk ingat kan? Ingat. Kita masih muda lagi. Betul. Takkan kita dah lupa apa perkara begitu. Kita lah sebahagian daripada sejarah tu. Itu. Dan dia amat menyakitkan lah pada ketika itu. Dan diulangi terus di Melaka, di Johor, dan kita dapat
40/56. Saya ingin mengulang, mereka perlu belajar matematik semula. Balik kepada basic semula, Ya, Datuk Seri. Baik, kalau kita tengok Datuk Seri, apabila mereka membuat perlawanan sebegitu besar kepada UMNO pada waktu dan ketika ini, dia memberi beberapa isyarat yang jelas kepada kita. Apakah mereka sudah tidak yakin dengan rakan kongsi mereka Parti Bersatu? Saya tak tahu apakah Tuan Ibrahim, Tuan Man sudah pun berbincang dengan kepimpinan dan juga kepimpinan di peringkat Perikatan Nasional sebelum mereka membuat pelawaan kepada UMNO ataupun tidak. Itu pertama. Yang keduanya, apakah mereka sudah resah duduk di kerusi pembangkang selepas ini kerana takut akan tindak balas seperti apa yang mereka tuduh Kerajaan Perpaduan semasa sepanjang kempen 2 minggu di PRN 6 negeri tempoh hari? Komen, Datuk Seri. Ya, kadang-kadang mereka ni mungkin ada tujuan lain, Datuk. Saya mungkin tujuan untuk mengkonfuskan. Adakah perkataan tu? Mengelirukan. Mengelirukan orang-orang UMNO khasnya. Kerana mereka tahu kalau orang UMNO menyembelahi mereka ada sedikit harapan, terutama di Sempang Jeram. Itu agaknya mereka cuba nak buat apa yang dipanggil, if you cannot win them, you confuse them. Itu ada satu falsafah dalam ilmu politik. Kita ni dah lama dalam politik. Umur saya 57, saya masuk politik ni ketika di universiti, kelab UMNO masa tu ya, luar negara. Dah begitu lama lah dah ya. Kalau umur tu pada ketika itu 20 tahun, 57 tolak 20, 37 tahun ya. Kalau berkhidmat dalam kerajaan, 37 tahun tu terlalu senior lah, super senior. Betul. Jadi sikit sebanyak kita mengetahui gerak ikan di air itu ya. Oleh itu pada pandangan saya, pada saat dan ketika ini kita bulatkan tekad jangan jadi pembangkang untuk pengundi-pengundi Sempang Jeram. Kita sekarang berada dalam kerajaan. Ya. Sebelum arwah meninggal, kita berada dalam kerajaan. Kerajaan perpaduan. Jadi kenapa kita nak jadi pembangkang pula? Sebab dah ditetapkan negeri ini bahawa negeri ini dalam kerajaan perpaduan, kenapa tiba-tiba kita nak jadi pembangkang? Kemudian rakan-rakan dan pengundi-pengundi di Parlimen Pulai mudah saja buat putusan. Nak jadi pembangkang ke nak jadi kerajaan? Kalau nak jadi pembangkang, PPBM, memang PPBM pembangkang pun sebab dia tak ikut titah Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Atau kita nak jadi kerajaan yang akan memudahkan segala urusan pembangunan, urusan kehidupan, urusan bantuan dan macam-macam. Kalau kita ingin menyokong perpaduan, sokonglah calon Suhaizan Kayat. Sokonglah calon IRTS Nazri Abdul Rahman. Bak kata orang itu pantun ya. Ini pantun lama bukan pantun saya. Bunyi begini. Jika mencari pemimpin negeri, pertama elok, kedua pandai. Itu dia. Dan saya yakin IRTS Nazri ini, dia orang tempatan di situ. Saya pergi rumah dia 2 malam sudah. Dan beliau bekas jurutera di Majlis Perbandaran MUA yang amat tahu tentang selok-belok dia. Dia Jeram Padang ni tak berapa jauh pada MUA. Sempadan aja. Dan Jeram Padang tu agak membangun kerana bandar baru yang diwujudkan di situ. Dan tetapi ada masalah-masalah tertentu, ada kadang-kadang banjir kilat dan sebagainya. Maka beliau sebagai orang yang tahu tentang keadaan setempat dia itu, tentunya beliau boleh membantu untuk pembangunan. Dan tentunya dengan bantuan kerajaan pusat dan kerajaan negeri, banyak perkara boleh diselesaikan. Jadi sokong kerajaan perpaduan melalui calon IR Nazri, Insinyur Nazri, dan sokong Suhaizan Kayat yang pernah menjadi setiausaha politik kepada Datuk Seri Salahuddin Ayub membantu urusan di Parlimen Pulai. Dan beliau juga pernah menjadi speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suhaizan Kayat ni. Oleh itu beliau bekas pensyarah UTM tapi kena buang
ketika diaktif dengan PAS. Dibuang oleh, saya malas nak sebut namanya. Tapi ialah bekas pimpinan UMNO lah juga, politik, menteri dan pengalamannya bekas jadi speaker Kerajaan Negeri Johor. Baik. Tajuk kita malam ni ialah gelombang hijau ini yang mungkin akan terencat apabila dia datang ke Johor. Tajuk dia pun memang bombastik sangat. Jadi tajuk ini dipilih bukan setakat tajuk, tuan-tuan dan puan-puan, kerana Johor Darul Takzim ini bukan negeri biasa-biasa. Bukan negeri yang boleh disamakan, demografinya sama dengan Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Dan kalau kita tengok dalam PRN yang lepas, mereka mengundang Tun Mahathir dengan proklamasi Melayunya untuk bersama sepentas. Dan kita minta kalau boleh bawa Tun Mahathir, Perikatan Nasional bawa Tun Mahathir sekali lagi datang ke Johor untuk berceramah di pentas mega. Kita tengok bagaimana reaksi orang-orang Johor, kerana bangsa Johor masih lagi teringat akan apa yang Tun Mahathir lakukan kepada Pulau Batu Putih yang begitu sentimental kepada emosi dan sentimen orang-orang Melayu, kerana kita hilang kedaulatan. Ini satu sejarah yang tidak dapat kita lupakan. Mungkin di tempat lain mereka boleh bawa bakar sentimen 3R dan sebagainya, tetapi rakyat Johor masih teringat tentang kehilangan Pulau Batu Putih. Komen Datuk Seri. Itu semua orang tahu, memang salah Tun Mahathir pasal Pulau Batu Putih. Dan kepada rakyat Johor yang amat sensitif, pulau itu mencerminkan kedaulatan negara kita dan kita tidak mahu walau seinci pun tanah kita jatuh ke pihak yang lain. Dan beliau apabila ketika dibenarkan untuk membuat rayuan dan beliau tidak merayu, akhirnya kita kehilangan satu kawasan, kelihatan kecil tapi besar maknanya kawasan itu, sebab dia melibatkan EEZ, kawasan economic zone, yang melibatkan luas daripada kawasan yang ada itu. Tetapi yang lebih penting ialah kedaulatan negara kita yang kita tidak mahu jatuh ke pihak lain walaupun seinci tanah. Dan ketika beliau berkuasa untuk membuat keputusan selepas PRU yang ke-14, tetapi beliau melakukan keputusan yang menyebabkan kita kehilangan untuk selama-lama rasanya. Jadi amat sensitif kepada rakyat Johor tentang perkara ini. Oleh itu, pada pandangan saya, rakyat Johor perlu membuat keputusan yang tepat, terutama rakyat di kawasan Pulai dan Sempang Jeram dalam Parlimen Bakri. Parlimen Bakri ini ada 3 DUN. Tiga-tiga DUN sebelum ini berbawah kerajaan perpaduan. Parlimen yang di bawah kerajaan perpaduan. Jadi takkanlah tiba-tiba daripada 3 DUN tu ada satu DUN nak membuat keputusan atas kerana sentimen, nak jadi pembangkang. Apa jadi? Kita dah parlimen kerajaan perpaduan, 3 DUN kerajaan perpaduan, tiba-tiba kerana pilihan raya kecil dan sentimen, kita nak menjadi pembangkang pula. Itu persoalan. Pada saya, persoalannya untuk membuat pangkah tu tak berapa payah pun, Datuk. Betul. Cuma lambang dacing kali ini kita berikan kepada lambang harapan. Kenapa? Sebab Parti Amanah tidak ada satu kerusi pun di Dewan Undangan Negeri Johor. Sebelum ni Parti Amanah ada satu kerusi di Dewan Undangan Negeri Johor, iaitu Sempang Jeram. Sekarang ni oleh kerana PRK tak adalah kerusi, maka kita kembalikan satu-satunya kerusi Parti Amanah ke dalam Dewan Undangan Negeri. Jadi jangan kita tersilap buat keputusan itu. Saya harap walaupun tidak ada lambang dacing di situ, dan oleh kerana saya sebut tadi berulang kali bahawa kita dalam kerajaan perpaduan, kita memberikan pada kawan kita sebagai satu tim, sebagai satu pasukan untuk diberi peluang menjadi adun di kawasan. Baik, kita terbaik. Itu dia sahabat semua, pencerahan daripada Datuk Seri Ahmad Mazlan yang mana menyeru supaya jangan jadikan Simpang Jeram ataupun Parlimen Pulai ini dijadikan seperti parlimen-parlimen yang ada di Kelantan, Terengganu maupun Kedah. Jadi kita mahukan supaya kerusi ini tetap menjadi kerusi untuk kerajaan perpaduan, khususnya Parti Amanah di bawah Pakatan Harapan. Jadi kita ucapkan semoga pengundi-pengundi khususnya di Simpang Jeram dan juga Pulai melihat
ataupun membuat keputusan yang tepat ya untuk meneruskan ya segala apa yang telah dilakukan oleh mantan Dewan Undangan Negerinya maupun ahli parlimennya, yaitu Salahuddin Ayub ya, yang telah pun meninggalkan kita. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar penjelasan baik padu daripada Datuk Seri Ahmad Mazlan berkaitan dengan perkara ini. Ya, saya masih ingat bagaimana katanya mereka mengingkari titah daripada Yang di-Pertuan Agong. Kini mereka menjadi penderhaka, ya, asyik memperlekeh dan juga menghina raja-raja. Inilah yang mereka lakukan, meroyan setiap malam, setiap pagi, tengah hari, subuh, tidak kira waktu. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Jadi terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda mau juga memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin kerana otak mereka sudah diculik oleh makhluk asing. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.